Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk projek lapangan kami di dua buah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma dan Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri. Okey, ahli kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya Farah Asfarina binti Muhammad Jaafar dan Nurul Huda binti Samsudin. Seterusnya Nur Syukrina Najihah binti Muhammad Azmi dan yang terakhir Wan Siti Sarah Sofia binti Wan Muhammad Syukri. Okey, seterusnya yang pertama kita akan pergi kepada senarai tugas, iaitu jawatan kuasa, bimbingan dan kaunseling. Okey, kemudian tugas-tugas dalam bimbingan dan kaunseling. Kemudian jenis-jenis perkhidmatan dalam bimbingan dan kaunseling. Okey, baiklah. Untuk di sekolah SMK Bandar Tasik Kesuma, yang pertama ialah Sir Devi anak lelaki Samanasu. Okey, baiklah. Seterusnya yang kedua, guru bimbingan dan kaunseling daripada Sekolah Menengah Bandar Tasik Kesuma, iaitu Puan Norazimah binti Abdul Rahman. Okey, baiklah. Berikutnya jawatan kuasa bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Bandar Tasik Kesuma. Okey, baiklah. Seterusnya kemudahan yang terdapat di dalam bilik kaunseling di Sekolah Bandar Tasik Kesuma. Okey, baiklah. Daripada dua orang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma, kemahiran bimbingan dan kaunseling yang terdapat pada mereka antaranya ialah okey, baiklah. Seterusnya guru bimbingan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri, yang pertama adalah Nur Azimah binti Azizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Siti Sarah Sofia binti Wan Muhammad Syukri. Matrik number 2211251. Okey, jadi refleksi yang boleh saya lakukan daripada temu bual yang telah dibuat melalui guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri di Seremban. Jadi melalui temu bual, apa yang saya dapati melalui ciri-ciri yang terdapat daripada kaunselor di Sekolah SMK Puteri adalah 6, iaitu daripada Cikgu Azimah, di mana ciri-ciri yang terdapat dalam diri Cikgu Azimah sebagai seorang kaunselor adalah bersifat jujur, empati, fleksibel, menerima tanpa syarat, menerima lain budaya dan juga seorang yang bersikap terbuka. Dan salah satu ciri-ciri yang menarik perhatian saya adalah tentang ciri-ciri empati. Ciri-ciri empati ini yang terdapat dalam diri beliau adalah di mana beliau cuba memahami secara keseluruhan permasalahan yang berlaku terhadap klien. Seperti contoh, di mana klien mempunyai masalah kekeliruan untuk memilih aliran untuk tingkatan 4. Jadi apabila beliau mendengar segala permasalahan dan menerima segala apa yang diceritakan oleh klien tersebut, beliau cuba untuk membimbing klien tersebut daripada awal sehinggalah akhirnya. Di mana yang pertamanya, beliau menceritakan kepada klien bagaimana dan apakah yang perlu diambil oleh klien untuk masuk ke tingkatan 4 dan aliran apa yang perlu dipilih. Seperti jikalau klien ingin memasuki aliran accountants ataupun aliran sains tulen, maka beliau memberi cadangan untuk lebih berusaha mempelajari mata pelajaran matematik tambahan, matematik biasa, sains dan subjek accountant. Okey, jadi itu adalah bagi pelajar yang mempunyai masalah untuk memilih aliran tingkatan 4. Terdapat satu lagi permasalahan di mana murid tingkatan 5 tidak tahu untuk memilih universiti mana yang ingin dimasuki melalui bidang yang sesuai. Jadi apa yang dibuat oleh beliau iaitu Cikgu Azimah. Cikgu Azimah
menceritakan tentang langkah-langkah atau apa yang perlu dibuat oleh pelajar tersebut. Iaitu beliau cuba untuk membimbing dengan menceritakan tentang setiap proses untuk memasuki universiti, apakah syarat-syaratnya, apakah yang diinginkan oleh universiti tersebut, bidang apa yang sesuai diambil dengan minat yang klien ceburi. Itu di antara apa yang dilakukan oleh beliau, iaitu Cikgu Azimah, di mana sifat empati yang ada dalam diri beliau. Kemudian Cikgu Azimah juga cuba Cikgu Azimah juga membawa menyediakan Cikgu Azimah juga menyediakan sudut maklumat, di mana sudut maklumat itu Cikgu Azimah meletakkan segala syarat-syarat kemasukan untuk ke universiti awam yang terdapat di Malaysia. Jadi dengan adanya sudut tersebut, klien yang mempunyai kecelaruan untuk memilih di mana universiti yang ingin dimasuki hanya melalui sudut maklumat tersebut. Itu adalah salah satu ciri yang saya rasa sangat kagum yang dimiliki oleh beliau, iaitu Cikgu Azimah, di mana beliau cuba membimbing murid tersebut untuk cuba tidak mempunyai masalah dalam kerjaya ataupun memilih apa-apa mata pelajaran mengikut bidang yang diminati. Seterusnya, Cikgu Azimah juga mempunyai ciri-ciri yang sangat bersikap terbuka, dan salah satunya ciri yang lainnya adalah Cikgu Azimah juga mempunyai ciri yang menerima budaya yang lain, di mana sekolah SMK Puteri terdapat pelbagai budaya, Cina, India dan Melayu. Dan Cikgu Azimah, beliau tidak segan-segan ataupun tidak berasa berat hati untuk menerima budaya-budaya yang lain. Beliau tetap juga berusaha menjadi kaunselor yang terbaik dan dengan membimbing pelajar-pelajar yang lain budaya untuk menyelesaikan segala isu dan kes yang dihadapi oleh klien tersebut. Okey. Jadi itu saja refleksi yang dapat saya lakukan melalui ciri-ciri yang saya pelajari daripada kaunselor iaitu Cikgu Azimah, dan saya rasa setiap langkah dan proses yang dilakukan oleh Cikgu Azimah dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan isu yang dihadapi oleh klien adalah sangat berkesan dan patut dicontohi oleh saya dan sesiapa sahaja yang menjadi guru kaunselor kepada murid-murid di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Seterusnya yang terakhir, guru bimbingan kaunselor iaitu Cikgu Lai Li Jui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, saya Nur Syukri Najah binti Muhammad Azimi, nombor matrik 2212-652. Okay, hasil temu bual bersama Puan Lai Li Juan, kaunselor SMK Puteri. Okay, hasil daripada temu bual, apa yang dapat saya lihat dari personaliti beliau adalah beliau merupakan seorang yang ceria dan peramah, yang mana beliau suka menegur student-student ataupun guru-guru di bila beliau berjumpa ataupun berselisih. Seterusnya, beliau merupakan seorang yang committed dalam kerjaya, yang mana saya pernah melihat beliau berulang-alik dari tingkat atas ke tingkat bawah, semata-mata untuk mencari pelajar murid-murid yang belum mengisi website saringan minda sihat. Seterusnya, beliau juga seorang pendengar yang baik dan juga suka memberi cadangan ataupun penambahbaikan kepada seseorang, yang mana beliau memberi cadangan ataupun step untuk saya setelah tamat belajar. Apa yang perlu saya buat setelah tamat belajar nanti. Okay, terima kasih daripada. Baiklah, seterusnya ini adalah jawatan kuasa bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri. Okey, baiklah. Berikutnya adalah bilik kaunseling dan kemudahan yang terdapat di bilik kaunseling. Okey, baiklah. Daripada hasil pemerhatian dan temu bual kami bersama dua orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri, mereka mempunyai beberapa kemahiran dari segi bimbingan dan kaunseling. Okey, baiklah. Antaranya ialah seperti berikut. Dan sekarang saya akan
akan simpulkan refleksi daripada hasil temubual dari bersama guru bimbingan kaunseling di kedua-dua belah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Bandar Tasik Kusuma dan juga Sekolah Menengah Puteri. Antaranya yang pertama, guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kusuma dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri banyak membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Kami juga kurang mempunyai pengalaman dalam bidang ini, tetapi dengan bantuan bimbingan daripada kaunselor kedua-dua buah sekolah ini sangat membantu kami untuk mendalami tentang bimbingan dan juga kaunseling ini. Kami memperolehi banyak input yang berguna berkaitan bimbingan dan juga kaunseling. Kaunselor yang ingin memberikan perkhidmatan perlu menguasai serta mengaplikasi beberapa kemahiran-kemahiran asas kaunseling seperti contoh kemahiran membina hubungan, kemahiran membalas, kemahiran menyoal, kemahiran prafarasa, kemahiran mendengar, kemahiran melakukan dengan minima. Okey, itu antara kemahiran asas kaunseling. Sebagai kesimpulan, tugasan seperti ini ujar diteruskan pada masa akan datang kerana ianya banyak membawa manfaat dan juga kebaikan kepada pihak pengkaji itu sendiri dan juga guru-guru pelatihan lain. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.